Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, semuanya syukur kepada Allah. Terima kasih kepada pengurusi, Datuk Pengurusi bersama ahli jawatan kuasa masjid, para imam, Bilal, dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Jadi saya mengambil kesempatan untuk merakamkan sekali lagi rasa terima kasih kerana dia beri peluang untuk berada di tempat tuan-tuan. Kalau berada dalam masjid ini, mana peluang untuk kita buat baik. Peluang saya boleh bercerita kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh mendengar, boleh jadi ada manfaat. Cuma malam ni bukan giliran seorang ustaz lah. Ni bukan ustaz. Tuan-tuan tengok depan ni bukan ustaz ni. Ni nama dia Bob Lokman. Dia orang panggil Bob Lokman. Jadi Bob Lokman ni dulu, kalau nak sebut cerita pun panjanglah cerita dia. Tapi kebanyakannya orang tahulah sikit sejarah, sikit sebanyak pasal sejarah dia. Cuma hari ni kurang sihat sikit, batuk sikit. Jadi kalau terbatuk itu minta maaf lah. Hari ini bukan nak bercerita mengenai perkara-perkara yang biasa dibawa oleh ustaz dalam masjid. Ustaz ni orang dia mengaji agama. Dia mengabdikan diri dia pada agama. Dia belajar Quran, dia belajar hadis. Dia belajar segala jenis kitab. Dia belajar kitab tauhid. Dia belajar kitab fiqh, dia belajar kitab tasawuf. Dia masuk dalam masjid, dia mengajar untuk kepentingan masyarakat. Supaya masyarakat ni semua faham mengenai agama. Maka akan masuklah kita dalam syurga Allah. Tetapi saya membesar sebagai orang Islam. Belajar juga tauhid uduh-uduh dulu. Belajar fiqh, belajar tasawuf. Tapi dalam perjalanan saya itu lebih kurang dalam tahun 80-an dan 90-an. 80-an dan 90-an itu dia ialah zaman perkembangan sejenis muzik yang berubah daripada zaman 50-an, 60-an dan 70-an. 80-an dan 90-an itu dia ada satu era baru dalam jenis muzik. Pada masa itu kita rasa dah, bukan kita lah, orang-orang alim. Orang-orang alim dah merasakan bahawa ada satu perkara yang tidak molek berlaku. Perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Padahal perkara itu berlaku awal lagi, tapi tak berapa nampak. Macam kita tengok tahun 50-an, tahun 60-an, dia ada sejenis muzik yang dipanggil muzik twist atau muzik orang kita sebut muzik 60-an. Muzik ni dia akan datang dengan fashion dia. Dia datang dengan fashion dia, dia datang dengan cara hidup dia. Kalau 60-an, 50-an, dia masih dalam keadaan sopan. Boleh tengok orang menari twist tu, dia pakai baju kot, dia pakai seluar
sama color, dia pakai kasut kilat. Tapi 80-an bermula daripada akhir 70-an yang disebut sebagai istilah disebut pada ketika itu ialah istilah Woodstock. Selepas satu zaman perhimpunan muzik di Amerika selama 3 hari 3 malam. Dia panggil Woodstock tu siapa? Pasal dia himpun kayu-kayu api banyak-banyak. Dia hidupkan kayu api itu sebab Amerika tu sejuk. Dia hidupkan kayu api itu 3 hari 3 malam. Maka segala jenis orang main muzik dalam dunia dipanggil pergi ke Amerika tu untuk main muzik yang disebut sebagai Woodstock. Ada pemuzik daripada kalangan orang-orang India. Ada pemuzik daripada kalangan orang-orang Buddha. Ada pemuzik daripada kalangan orang Gypsy. Orang tidak ada agama ni. Berkumpul di Amerika disebut sebagai Woodstock. 3 hari Woodstock di Amerika itu mempengaruhi dunia lebih kurang dalam 2 dekad, 20 tahun. Dia main muzik 3 hari 3 malam. Mempengaruhi dunia dalam 20 tahun. Dia mari bukan setakat muzik, dia mari dengan fashion sekali. Kalau biasa tengok orang-orang muda tahun akhir-akhir 70-an, dia pakai seluar jing lah orang sebut sini dah. Seluar jing lah orang jual di bandar tu. Soyok tu. Lepas tu dia tapung balik. Soyok balik, dia tapung balik. Kalau banyak tapung, kalau mahal harga seluar tu. Pelik tu. Cuba kalau kita buat seluar baju Melayu buat lagu tu. Boleh. Kalau ni raya pakai baju Melayu, terlepas soyok, tapung. Pas soyok, tapung pula. Orang kampung geger kata, susah dah dia tu. Tak ada seluar dah, tapung habis. Tapi kalau pakai seluar jing, kalau tapung banyak kali, itu fashion. Kalau seluar tu harga dia baru, boleh jadi harga 100. Tapi bila tapung banyak kali, boleh jadi harga dia 200. Itu fashion. Yahudi buat. Yahudi tu sama dia ni. Dia berkelompok sama dia. Dia ada tukang buat, dia ada tukang beli. Untuk mengiktiraf perbuatan tu. Lepas tu 3 hari dia buat muzik tu, dia mari dengan fashion, dia mari dengan cara hidup. Itu disebut rockers. Ahli rock. Kita sini sebut rock kapak. Jadi zaman ni semua ada cara hidup. Dia ada pada masa itu, dadah pilihan dia ialah ganja. Kena dengan pakaian jaket kulit seluar jin tadi, kena dengan jenis muzik keras ni. Atas sikit pada ganja, tinggi sikit. Tinggi sikit tahap dia panggil. Itulah kepada dia hak debu putih tu. Orang sebut fit, sini fit. Orang sini sebut fit. Dia sebut heroin. Dia sebut heroin. Dia bukan heroin ni. Ini kena ni. Tergolek lembu pun tergolek. Heroin dia panggil. Jasa lagi dia pakai jarum tu, dia panggil morfin. Itu masa zaman tu. Masa zaman tu orang risau dah. Para alim ulama, bukan kata para alim ulama. Saya biasa masa zaman muda dulu. Nak beritahu cerita malam ni sebenarnya mengenai satu kaum yang Allah beri warning kepada Nabi Muhammad dalam ayat Al-Ma'idah 82 kepala ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sikit dia, ayat tu panjang lagi, tapi permulaan tu sikit. Maka sesungguhnya wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya orang yang paling keras sekali permusuhan dia kepada orang yang beriman.
Selain daripada Nabi Muhammad sendiri, kepada kita semualah orang beriman ni. Mari percaya pada Allah, mari ke masjid ni. Pasal percaya pada Allah ni, dia kata permusuhan yang keras ialah daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tambah pula lagi dalam bacaan Fatihah. Tuan-tuan baca Fatihah. Saya pun baca Fatihah. Kalau tak baca tidak sah, kalau tinggal tidak sah. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Sahabat tanya pada Nabi, siapa dia ni? Kumpulan orang yang dimurkai ini. Nabi pun kata Yahudi. Cuma segenap setiap kali semayang kita baca, dia Kuala Ibai ni pun kita baca, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Dia nak tanya, di Kuala Ibai ni dalam masjid ni tak nampak kakak ada mana rumah orang Yahudi di Kuala Ibai. Cuba kita cari mana rumah dia. Takut ada. Dalam masjid ni memang tak nampak ni. Hamba pun 2 hari dah duduk di Tok Jiring. Duduk ita-ita tak nampak Yahudi. Tapi dia baca Fatihah. Bacaan ni dia jadi wajib. Pasal kalau tidak sah. Maka dia jatuh wajib. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Saat ni pun Allah beritahu bahawa musuh yang paling keras kepada orang yang beriman ni orang Yahudi dan orang musyrik. Orang musyrik tu senang kenal lah. Bila kita mari semaya masjid, dia semaya pakai loceng, musyrik lah tu. Tapi nak beritahu walaupun tak nampak dia ada. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Jalan ini banyak. Kalau saya sebut dia satu muzik sana ni, jalan dia lah tu. Jalan dia. Berkali dalam masjid ni kalau kita tanya siapa dia tak suka dengan muzik. Tak suka belaka. Tapi bila duduk luar, suka belaka. Itu je pelik. Di luar tu kan marah suka. Kalau buat nyanyi penuh selalu. Buat je nyanyi. Mesti penuh. Padahal nyanyi tak sedap mana. Tapi pesen dia orang suka pada hiburan. Jadi nak beritahu malam ini, saya mari, tuan-tuan mungkin rasa begitu yakin sekali dengan iman tuan-tuan. Tuan-tuan yakin dengan tauhid tuan-tuan. Tuan-tuan yakin dengan ihsan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mungkin sudah tertipu lama dengan orang Yahudi. Yang menyebabkan apa? Kalau kata Ustaz Wan Junaidi kata, orang-orang beriman ni, dia akan masuk surga dengan syarat dia beriman pada Allah, dia beramal soleh. Beramal soleh ni maksudnya dia mengerjakan urusan agama, terutamalah urusan zahir, urusan fiqh ni dengan betul. Dia bukan sekadar semaya ikut orang, tidak. Malah dia tahu pasal apa dia kena semaya. Dia tahu syarat sah semaya. Dia tahu syarat sah jadi makmum. Dia tahu syarat sah jadi imam. Okay. Yang ketiganya, hati dia bersih. Hati dia bersih. Yang ini daripada sudut ilmu tasawufnya, hati dia bersih. 3 perkara ni kata Ustaz Wak Junaidi, maka membuatkan kita masuk ke dalam surga Allah. Masuk surga Allah direct kata dia. Tak ada tapi-tapi dah, direct. Tetapi kalau beriman saja kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan hati ni tekadnya betul sekali dah, tidak terpisah daripada ahli sunnah wal jamaah, bahawa kita ni percaya kepada Allah. Tetapi amal ibadat kita tak betul, maya kita tak betul. Duduklah 10 orang, dibacakan suruhan bahawa sallu kama ra'aitumuni usalli, acuk akad takbir serentak. Baru boleh nampak. Ada orang sembahyang pasal ada ilmu, ada orang sembahyang pasal ngikut, ada akad takbir sikit, ada akad takbir, ada akad lebih, ada siapa atromeng, ada macam-macam jenis orang. Dia ikut orang. Tanya apa siapa pergi?
Oh, ini dalam kitab ni. Okey ni. Ha, ini dalam mazhab ni. Ada jawapan. Dia kalau bagi, ni yang mana? Yang mana? Kalau bilang mesti tak jumpa, tapi apa jumpa? Habis saya jumpa, tak mau kata tu ni. Tak jumpa lagi kitab ni. Hak akad tangis sport ramai ni. Ada. Hak akad takbir orang siapa nak wisaleh, maya subuh dia dah akad takbir lagi ada tak? Tak jauh Apa jumpa lah Terengganu juga. Tak jauh. Maknanya ada orang semaya tidak mengikut sebagaimana Nabi semaya. Maknanya daripada segi kerja buat dia terhadap kerja fiqh ni tidak tahu. Apatah lagi dalam urusan-urusan hati dia. Dalam urusan-urusan tasawuf dia. Nampak molek belakang. Tapi dia tak mengatakan kan. Nampak molek tapi dia kata dia bagus sama. Nampak molek tapi kecek nak bagi tahu yang dia bagus sama. Neraka juga. Maka berkata Ustaz Wan Junaidi, kalau beriman pada Allah, maka dua lagi tidak comel, kita akan masuk dalam satu neraka, hak nama dia neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni untuk orang yang beriman pada Allah. Masuk dulu. Masuk berapa lama? Itu atas budi bicara Allah lah, kita tak tahu. Kalau kaji selidik berkali ada berkali, tapi hamba tak sampai situ lagi. Masuk, kau kata 2 hari, mujur 2 hari. Tapi 2 hari akhirat. 2 hari akhirat ni kata ulama, sehari itu boleh jadi 1000 tahun dunia. Mana tempoh hari ni? Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau 2 hari, 2000 tahun. 2000 tahun, maknanya di akhirat 2 hari, tak boleh lagi nak sambut hari jadi. Tak boleh, dia kena setahun. Setahun 365 hari baru Rasulullah boleh sambut hari jadi. Hari 3000 tahun lebih 3065 tahun. Uish. Baru nak sambut hari jadi. Tepat nak sambut hari jadi. Tak lilin, tak ada nyala lilin, hangus lilin. Neraka Jahannam. Maka bila habis orang yang terakhir di sana, orang yang terakhir ni habis masuk dalam surga, maka Allah akan binasakan neraka Jahannam tu, kata Ustaz Wan tadi. Maka tinggal lagi nel lapis neraka sana. Tinggal nel lapis neraka sana. Nel lapis neraka ni tuan-tuan, kita masuk ke atas ke bawah ke mana ke, masuk bila ke, masuk cepat ke, masuk lambat ke, dia akan berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Maknanya itu bukan golongan orang yang beriman pada Allah. Jadi hari ini orang Yahudi ini tujuan dia nak suruh kita pergi situ, dia elok kita pergi situ. Pasal apa? Pasal dia tahu. Orang Yahudi ini dia bukan calon-calon orang, bukan kaleng-kaleng kata orang Indonesia. Dia ni kalau kita sebut sekarang tu Bani Israel, kita sebut Bani Israel. Israel ada berdiri orang tu. Hak bunuh budak-budak, hak bom orang tu. Israel tu. Tapi apa dia mana Israel tu? Bani tu dalam bahasa Arab maksud dia anak. Isra hamba Allah. Israel ni dia bahasa Ibrani. Jadi Israel, Bani Israel, anak hamba Allah. Apa tu ya? Siapa dia hamba Allah itu? Yakni Nabi Yakub. Nabi Yakub. Anak keturunan Nabi Yakub yang salah seorang daripada Nabi Yakub juga seorang Nabi, yakni Nabi Yusuf. Nabi Yakub ni anak kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak ni anak kepada Nabi Ibrahim. Hati yang panggil Bani Israel tu, anak keturunan hamba Allah. Hati sebut Bani Israel. Adik-beradik Nabi Ishak, anak kepada Nabi Ibrahim tadi ialah Nabi Ismail. Hak menjadi teras keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comel dah. Ini kalau tuan-tuan buka start cerita Baqarah tu, cerita dia dah. Cerita grup ni dah. Banyak cerita-cerita ini.
Tapi hamba tak tahulah semua tu, hamba tahu sikit-sikit. Hamba bukan berilmu sangat, hamba cuma ada maklumat sebab hamba baca buku. Kalau berilmu ni pergi ngaji duduk di Azhar 20 tahun hamba hantar bawa ilmu. Ni bermaklumat, buka buku, baca buku, dengar orang cakap, dengar orang berbincang, dengar kutub. Bolehlah sikit maklumat untuk disampaikan. Kena pula hamba ni, saya ni duduk dalam bidan dengan Yahudi ni lebih kurang dalam 26 tahun. Tapi tak tahu yang kita ni kerja untuk Yahudi. Ini Yahudi punya hebat. Yahudi ni nak beritahu, Presiden Amerika tu pun, dia nak buat dasar luar. Tiap-tiap kali Amerika bertukar presiden, Amerika akan ada dasar luar baru untuk negara-negara lain. Hak nak keluar dasar luar ni mari di atas sekali ialah daripada kapitalis ataupun pemodal Yahudi. Dia nak buat dasar luar ni, dia mesti satu perkara yang menguntungkan orang Yahudi satu dunia. Presiden Amerika pun tak tahu benda ni mari daripada dia. Daripada dia turun kepada Dewan Senat ataupun senator. Senator ni memperbincangkan dalam parlimen. Presiden pun dengar. Hingga akhirnya bila dah habis semua, Presiden luluskan. Jadi kadang-kadang apa-apa mengenai negara luar itu sebenarnya ditentukan oleh Yahudi. Yahudi itu sendiri pada tahun 1897 di Switzerland, seorang Yahudi besar nama dia Theodor Herzl. Tuan-tuan boleh jumpa benda ni, cari dalam Google tu, cari 24 protokol. Theodor Herzl dengan 300 orang Yahudi telah mencipta 24 protokol pada tahun 1897 untuk diimplementasikan kepada mana-mana negara yang tidak menerima ideologi Yahudi. Apa dia ada dalam tu? Dalam tu ada sukan, ada hiburan, ada kebudayaan, ada pesta-pestaan, ada ekonomi, ada politik, semua ada. Jadi kita balik dulu kepada anak Nabi Yakub sini. Dalam sejarah tuan-tuan tentu ingat, ada cerita Nabi Yusuf dibuang daripada pasir. Menangis Nabi Yakub. Nabi Yusuf dibuang daripada pasir, menangis Nabi Yakub mengikut kata sejarahnya sampai buta nangis. Tapi lepas itu rupanya Nabi Yusuf ni mendapat peluang untuk bekerja dengan Firaun di Mesir. Nabi Yusuf dulu kerja dengan Firaun di Mesir. Firaun tengok Nabi Yusuf ni orang dia sangat boleh dipercayai. Maka dia beri jawatan kepada Nabi Yusuf menjaga keuangan. Atau kita sebut menjaga Kementerian Keuangan. Nampak? Firaun ni bila dia tengok Nabi Yusuf ni secara tu hebat, dia beri Kementerian Keuangan ni kepada Nabi Yusuf jaga. Tempat kita ni, Yusuf tak percaya dengan Yusuf, beri Firaun jaga. Terbalik sebab kita. Zaman Firaun tu, Firaun tengok ada bagus Yusuf, bagi Yusuf jaga. Orang Islam ni, agama ni, dia ada persoalan kepada agama ni. Setiap dari kita ni dia ada soalan. Kalau orang tanya, apa itu agama? Kita nak jawab macam mana? Kalau dalam kitab Tauhid, dia jawab dia. Kalau kita buka Faridatul Faraid itu, apa itu agama? Agama ialah himpunan hukuman-hukuman Allah yang turun melalui lidah Rasul, yang disampaikan kepada setiap mukallaf, yang memberikan kebajikan kepada dunia dan akhirat untuk mereka semua. Itu agama. Itu agama. Hukuman-hukuman Allah yang turun melalui lidah Rasul kepada sekalian mukallaf. Maknanya, kalau kita tahu itu, kita tahu agama.
Bila kita tahu agama, orang-orang yang tidak tahu agama akan nampak bahawa ada nilai-nilai baik dalam orang yang beragama. Dia bukan cakap, dia buat rukun zahir saja, dia semayang saja bagus. Iman dia tu kadang-kadang terpancar. Bila mana peristiwa yang berlaku pada Nabi Yusuf sendiri, digoda oleh isteri Fir'aun. Macam mana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dengan iman yang ada pada dia. Sehingga Fir'aun menjadi kagum kepada satu orang nama Yusuf. Tak boleh tergoda dengan satu perempuan yang lawa macam ni. Sebab kita tahu agama. Tapi kalau kat tempat kita ni problem dia itulah. Sebab kita telah dibawa oleh Yahudi. Sekian berapa tahun kita dibawa oleh Yahudi. Jadi orang-orang yang tak beragama melihat kita serupa macam dia. Malah dia kata dia lebih baik lagi sebab dia tak makan rasuah. Tapi kalau kita lihat daripada sudut realiti dia sebenarnya, pernah ditanya saya pernah soalan. Saya dengar ada orang tanya, mana lebih baik antara akidah yang benar dengan akhlak yang baik? Sudah tentulah kita orang Islam percaya kepada akidah yang benar. Sebab tu kita ada 3 elemen tadi. Kita ada iman, kita ada Islam, kita ada ihsan. Bila kita ada iman, tapi Islam kita kuat, tapi ihsan kita tak gagah, setelah lalu saya cerita tadi melalui neraka jahanam, kita diberi peluang masuk surga sebab akidah kita. Kalau atas dunia ni, kalau tuan-tuan nak tengok orang yang akhlak dia bagus, tuan-tuan pergi ke Jepun. Pergi ke Jepun. Saya gidah ke Tokyo. Naik kereta api, masuk dalam tanda awam, naik kereta api nak pergi ke satu bandar lain. Kereta api dia laju 120 km sejam. Sampai di bandar sana, kawan kata, ambil gambar. Kita pun cek kamera, tak ada. Kamera tertinggal sana dalam tanda awam sebelum naik kapal terbang. 120 km depan. Maknanya, kalau nak balik ambil pula, sejam lagi. Kawan kata balik ambil. Saya kata, tak ada dah. Orang kata, ini bukan jetih, ini Jepun, dia kata. Dia kayak gitu tu bukan apa. Pasal kena dah. Masjid ke apa jetih dah. Comel masjid tu. Masjid Hadari. Waktu tepi jalan dah. Tempat ambil semayang pun comel. Lain ni ambil semayang, lain ni ambil semayang. Di atas ni dia ada seming. Kita boleh letak piah boleh. Letak barang-barang ambil semayang. Boleh letak cicing. Tak cicing piah. Ambil semayang. Habis semayang, tengok. Tinggal piah saja. Cicing tu, maknanya jual tak ada akar. Tengok-tengok tak ada. Gitu sih. Jepun tidak. Amba pergi satu jam, amba balik satu jam. Ada kamera amba di situ. Ada kamera cokok situ. Kita pun kata, ish. Tak akan berlaku benda ni di Kuala Lumpur. Kita ni. Bukan sakat yang buruk. Muka kena sama. Tak aja tak kena. Jadi orang demo ni kata, katanya orang Malaysia. Dia kata, di Jepun dia kata, kalau benda tu duduk lagu tu, siapa satu masa tak ada orang ambil, orang akan ambil dia letak di balai polis. Bagusnya akhlak dia. Tapi, kalau bang akidah, jangan main-main. Jangan main-main orang Jepun. Memang neraka dulu lagi. Majusi duduk dengan dia. Kristian duduk dengan dia. Yahudi duduk dengan dia. Duduk dengan dia habis. Agama-agama pagan. Hak sesak-sesak. Hak tak aja Jepun duduk dengan dia. Bunga api itu pun Tuhan dia. Bunga api. Kalau kita bisa main bunga api. Cum. Dia boleh pergi bunga api besar batang kayu. Buat lacar bunga api. Pasal bunga api itu sebahagian dari Tuhan dia. Tuhan api.
Jadi kita ni orang lain tengok pasal apa? Pasal sebenarnya orang-orang di luar daripada Islam ni, dia tahu orang Islam ni bagus. Macam mana dia tahu bagus? Yahudi ni siapa dia hafal Quran. Supaya dia nak tahu apa kelemahan orang Islam. Orang Yahudi ni siapa dia berlakon masuk Islam, pergi Mekah. Buat tawaf, buat sa'i semua Mekah. Nak tahu apa kekuatan Islam, Yahudi. Bila dia tahu itulah, maka dia pun mereka perkara ni semua. Dia mereka perkara ni semua. Dan daripada sejarah awal sana lagi, mereka ni ada satu hubung kait dengan satu perkara yang akan berlaku pada akhir zaman. Yang ni bila mereka saat ni bekerja, mereka saat ni adik-beradik Nabi Yusuf, lepas tu ada 70 orang, pergi balik ke Mesir. Dia pergi bukan balik ke Mesir, dia pergi ke Mesir. Pasal kemarau tempat dia, dia minta dengan kerja dengan Nabi Yusuf bagi kerja. Sebahagian dia besar daripada demo ni, kerja dengan Firaun sebagai tukang batu. Yang disebut sebagai mason. Lepas wafatnya Nabi Yusuf, dia sambung kerja, lagi besar grup dia. Nabi diturunkan lagi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi lagi. Kita berapa Nabi kita ada bangsa kita ni? Nak jadi Nabi adalah 2-3 lah. Tapi bangsa kita tak ada Nabi. Kita ni kategori sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, lembutnya hati kita ni. Begitu kita lembut menerima Islam, begitu juga kelembutan kita dimasuki oleh Yahudi dalam hati kita. Hingga satu hari, bila bangsa Yahudi ni dah tak tahan dah dengan Firaun, maka dia pun lari bergaduh dengan Firaun, lari melintasi Laut Merah, dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa lepas dengan orang-orang apa tadi, orang-orang Yahudi tadi, maka Firaun mati lemah dalam Laut Merah. Bila dia merdeka daripada Laut Merah itu, disebut sebagai Freemason. Kalau tuan-tuan biasa dengar perkataan Freemason ini ialah orang-orang itulah, orang-orang Yahudi itu yang bergerak, yang sepanjang bersedia untuk menyambut kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Inilah geng dia. Atau tuan-tuan tengok tu, kalau ada laman 3 segi tu, adalah kena-mengena dengan Yahudi, mari daripada piramid tadi. Terbaru untuk untuk sambutan tahun baru itu, ambo tengok coklat gapo tu, coklat orang puan suka beli tu. Coklat gapo sedap, popular dia pot. Dia terbit dalam kotak 3 segi. Dia terbit dalam kotak 3 segi. Popular coklat tu. Pasal dulu ambo beli juga masa ambo popular tu. Dan ni ambo tak popular, ambo tak beli dah lah. Pasal mahal tu. Coklat tu mahal. Namun tak ingat. Dah sedap. Sambutan tahun baru dia keluar lah benda 3 segi. Orang tak perasan pasal apa. Orang tak perasan. Sambutan tahun baru tu sendiri ada Kristian, ada Majusi, ada Yahudi. Kita cuti seminggu. Dia cuti sehari. Tapi dia makan puluh tahun. Dengan akidah-akidah sekali dia sahut. Kita cuti seminggu, jam jalan raya. Habis penuh. Segala macam makanan tepi jalan habis jual. Lakunya orang balik raya puasa. Tapi Yahudi raya, Kristian raya, habis satu dunia. Akidah dia penuh. Dia pasang api, dia buat tu. Kita tak pasang. Jadi tuan-tuan bila masuk pada zaman moden, Yahudi sanilah, yang keturunan hamba Allah inilah, hak buat konsert. Ada nyanyi-nyanyi buat konsert tu. Hamba kata hamba kerja ni pasal apa? Hamba kerja gotu. Tapi hamba tak tahu. Hamba ingat profession. Profession ni jawatan. Orang mari nak buat konsert malam tahun baru. Orang kerja pebok Lokman.
Kita pun nak, siapa dia nak nyanyi? Nak jual berapa tiket apa kan? Nak tempat bersama mana? Nak pakai speaker ke apa? Nak pakai mikrofon apa? Semua kita ni. Dalam kepala tu dia sebut. Siapa penyanyi? Katalah dia sebut, kata Siti Nurhaliza. Dalam kepala tu dia ada dah. Mikrofon jenis apa untuk Siti Nurhaliza? Dia tahu dah. Dalam kepala tu. Hebatnya ilmu tu. Tuan-tuan kalau mari orang nak baca khutbah, siapa dia nak baca khutbah hari Jumaat ni? Orang sebut kata Ustaz Azhar Idrus. Tuan-tuan tahu ke apa dia Ustaz Azhar Idrus mikrofon hak sesuai dengan dia? Tahu tak? Kau kata siapa dia nak baca khutbah Jumaat ni? Ustaz Khairudin Takiri. Tahu ke mikrofon jenis apa dia hak sesuai dengan suara Ustaz Khairudin Takiri? Tuan-tuan tahu? Tak tahu, tuan-tuan ambil bubuh ya. Tuan-tuan nak khutbah hari Jumaat, tuan-tuan ada tak pukul 10 pagi, Tok Siok dengan Tok Bila pergi dekat belakang. Terlalu takut terdengar. Pukul 10 dah terang. Ujian suara. Bunyi ke tak? Bunyi. Tu apa bunyi belakang ni? Cejas sikit. Pada ramah dia seokok sini pun tidak. Kederas sikit. Di belakang tu tak dengar. Deras sikit. Di belakang tu kuat dah, slow sikit. Di belakang tu gepor bunyi. Ini ilmu. Kata Ustaz Wajinaidi, dahulukan ilmu dalam ibadah. Ini pun masuk. Ilmu kan ni tak betul. Banyak kali dah mau kena. Banyak kali hari kena. Ada hari tu kena, tak tahu surah ke apa dia baca. Bila lepas Fatihah, nyesetuh warna tu mic tu, dia nak baca surah, dia baca tu bunyi mikrofon. Tu email dia baca ni, tapi mikrofon tu bunyi tak dengar dia baca apa dia. Jadi kita kata panjang mana surah ni? Tak jumpa surah ni. Tu email berhenti dia berhenti. Tu email baca dia sudah. Ni tak jumpa lagi le fatwa ni. Kalau mikrofon bunyi nak baca ke? Nak rokok. Apa manusia? Ni kena tanya Ustaz Azhar. Ustaz Azhar pun tak jumpa lagi ni. Mikrofon bunyi ni Ustaz ni. Nak baca ke nak rokok? Sebab tu email baca kita tak dengar satu. Dengar kita. Salah siapa dia? Salah teknikal dia panggil. Orang-orang teknologi. Hak menyediakan kelengkapan tu. Salah. Dia ada setengah tempat. Nak semayang tu dia ada mihrab dia panggil. Kawasan depan tu. Hak telok dalam tu lah. Ada setengah tu dia buat saja dah tu. Tu email nak masuk betul muak. Dia buat saja. Nak suruh napuk tu. Sebenarnya benda tu ada fungsi dia. Mihrab ni kalau kata bajet kecil. Mihrab tu besar. Kita letak satu yang mikrofon. InsyaAllah. Masa baca berdiri, masa qiyam ni dia kuat lah. Masa tunduk dia bunyi slow sikit. Tapi bunyi juga. Tapi dia tidak mengganggu teknologi. Dia tak ada jejak dengan lutut, kelepak, mikrofon jatuh, tak ada. Tali-tali ni benda tak ada dah ni. Ni sampai cordless. Kalau tengok ustaz-ustaz ceramah lah ni kan. Gini dengan tangan. Kalau nyesal sakut tali ni. Tak boleh kena wihak merdeka. Free. Ceramah. Kau main hebat. Timing gitu juga. Timing dalam merok tu dia nak baca sedap. Tengah-tengah baca sedap. Ghairil maghdubi. Habis. Nak rokok. Nak rokok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud. Allahu Akbar. Jejak tali tu. Kelepak jatuh. Timing sendiri terkejut. Lepas pada tu kan. Bunyi jauh je suara. Ni muslimat tepi ni okey, muslimat belakang. Kalau jenis sembahyang muslimat belakang. Jauh bunyi suara timing. Allahu Akbar. Soalnya bunyi Allahu Akbar. Patut Allahu Akbar. Mana jauh. Lama timing slow. Pak bagi salam makmum perempuan duk tunggu apa tak ada salam-salam ni. Timing balik dah.
Jadi mihrab tu dia buat keluar bunyi. Satu perkara yang menjimatkan mihrab ni, dan orang nak nyanyi, dia ada request satu perkara dia panggil reverb. Ini orang-orang Yahudi memang dia sediakan benda ni. Reverb ni untuk mengeluarkan bunyi dengung. Nak keluarkan bunyi dengung. Cobaan suara. Cobaan suara. Cobaan suara. Ni, bolehlah dia bunyi dengung. Tak bolehlah dia bunyi biasa. Bolehlah dia bunyi dengung. Cobaan suara. Dia bunyi dengung. Itu dia panggil dengung. Hopping tu dia panggil humming. Humming tu dia kena tune lah. Kena tune sampai tak bunyi humming, dia bunyi dengung. Dengung ni tujuan dia untuk sedap suara. Sebab kalau kita maya atas padang, dia tak dapat bawa dengung. Bunyi dengung. Dalam mihrab boleh dapat. Dalam mihrab tak payah pakai SDE 3000 ke apa nama dia tu. Harga dia mahal. 7-8 ribu. Nak bunyi dengung saja. Tak payah pakai. Ada mihrab boleh pakai. Tapi kalau semaya padang nak kena pakai lah. Kalau tidak tak bunyi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tu. Jadi orang semaya tu khusyuk. Nyanyi pun dia nak tu. Oh, jangan pagi esok tu bila balik ejah. Hosol lagi tu tak balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ber. Tu semalam, tu bila lagi karaoke tu. Tu tak sejah. Tak sejah tu. Tu dia ada juga, dia ada biasa, dia ada sekali situ. Jadi, teknologi ni penting. Hari Jumaat, berapa ramai kita tengok? Orang baca khutbah. Orang tidur ke tak? Kita tengok orang konsert, ada tak orang tidur? Orang konsert. Dia nyanyi, dia pakai mikrofon 4,000. Kenapa dia manfaat dia pakai 4,000? Dah makan belum? Kata dia. Apa khabar sana? Tak ada seorang abuk tanya, semaya dah ke? Tak tanya tu. Tak jemput dalam konsert tanya lagi tu. Kalau dia tanya, semaya dah ke? Orang ramai tanya, mu semaya dah ke? Tak lagi. Tuan-tuan, ini semua pemain Yahudi. Hak naik atas pentah tu dia nyanyi. Dia makan ke mana? Dia makan ikut muzik dia. Kalau muzik dia rock, dia pakai seluar sayap. Kalau muzik dia rap, dia pakai seluar setengah. Muzik rap tahu tak? Kau sebut dikit barat tu. Mereka mana, buat gapo, makan gapo. Makan kapuk dia tu. Itu rap tu. Pakaian dia gitu. Kata besar. Dia jalan tu pun, tahu kata mana tu? Cacat sakit lutut ke mana. Dia ada pattern dia. Kalau dangdut, dengan dia punya cara dia pun semua. Dia buat mari siap. Ada dalam 24 protokol Yahudi. Itu dalam hiburan. Dalam sukan, tuan-tuan ada dengar tak terbaru di Terengganu? Kerajaan Terengganu nak haramkan sukan gimnastik. Ada dengar? Sukan gimnastik tahu tak? Sukan lompat-lompat. Bukan kata kerajaan nak haramkan pasal takut jatuh pecah kepala, tidak. Pasal masalah pemakaian dia. Kalau kita nak tukar tak boleh pula dah, sebab dia panggil apa, dress code dia. Undang-undang tata cara berpakaian dia memang begitu. Tak boleh tukar. Kau ada kerja tengok orang main gimnastik dengan kain semayang perempuan ada. Main belong itu. Selok kain dekat selok kain pusing. Tak jumpa lagi. Kau ada orang main pertandingan terjun. Hok jatuh pakai kain pelikat cak gajah duduk. Gelembung. Kita tengok. Yahudi buat dah gitu. Yang Terengganu tu nak haramkan dia pasal benda tu memang haram. Berdosa. Dan ini Terengganu pergi segenap tempat dia kata hidup tanpa syariat tidak berkah. Ini semua adalah slogan-slogan untuk masyarakat faham kita ni hidup tak lama. Bina negara ni dengan politik yang baik, mati masuk surga. Itu Allah suruh. Allah suruh demo tu lah, kita ikutlah. Pasal dia termasuk dalam wal takum minkum ummatun yan'una ilal khair. Maka kita ni pun ikutlah buat baik sekali. Sepatutnya. Ini Yahudi Kuala Lumpur ke Jawa. Kalau Terengganu tak memberikan laluan kepada ahli jimnah
untuk berlatih sukan gimnastik, kita akan bawa pergi berlatih di Kuala Lumpur. Siapa gitu sekali. Patut kita waktu biar ayat terang. Ayat terang. Ayat orang kata apa? Kalau Al-Quran tu dia sebut ayat mutasyabihat. Ini tidak mutasyabihat ni. Ayat terus terang. Ayat jelas. Bahawasanya kami tidak membenarkan sukan gimnastik di Terengganu ini kerana cara berpakaiannya boleh mengakibatkan pelaku-pelakunya bersama peminat-peminatnya masuk ke neraka jahanam. Kayak gitu. Dia pun kejut dengar. Dia tak balas mana? Dia pun balas. Tak mengapa. Kami Yahudi di Kuala Lumpur akan membawa ahli-ahli gimnastik bersama peminat-peminatnya bersama-sama masuk neraka jahanam di Kuala Lumpur. Han jawab, apa betul? Baru kita berserah, bengong, baru dia boleh milih. Baru boleh milih. Sebab atas dunia ni Yahudi kan bagi dua. Bagi dua ke mana? Tuan-tuan ni, tuan-tuan ahli masjid. Orang-orang yang bersujud pada Allah malam ni. Ambo tak tahu siapa dia postman, siapa dia lawyer, siapa dia magistrat, tak tahu. Pasal pakai piah, pakai kain belaka. Nak tahu, lepas main subuh esok. Tubik-tubik pada masjid sana pakai jubah, pakai apa. Tiba-tiba tengok, warna seluar pendek, pakai kasut stocking, pakai t-shirt. Jaga pun, saya jurulatih sukan. Jurulatih sukan, kenapa pakai seluar pendek? Ada ni kawan yang pakai ketak ke semua ni. Saya jurulatih lumba basikal. Nak katakan, ini kawan pakai topi, saya postman. Awak ni kawan yang pakai kain, saya magistrat. Yahudi bagi dah dress code ni. Dress code ni Yahudi bagi. Masa bila? Masa sekolah. Buka kemarin. Budak-budak masuk sekolah jam 1. Ni mak ayah ni, tak usah nak ngaku lah. Fikir diri. Amba pun kena. Bila kita nak pergi sekolah, ada orang sebut mak ayah lah. Mak ayah pun masa terpengaruh dengan zaman. Pergi sekolah, belajar pandai-pandai. Besar, jadi magistrat. Ini mak ayah sebut ni. Jadi lawyer. Jadi pilot. Biasanya ada orang ni. Tahun 70-an. Jadi lawyer. Ambo tak ingat nak tanya mak ambo. Magistrat tu ke beliau. Sebab kalau ambo tanya ke beliau, mak magistrat. Mak pun tak tahu Dapat siapa jadi magistrat? Mak tahu sebenda je. Pasal gaji banyak. Mari mana pengetahuan gaji banyak? Yahudi lagi. Mari mana? Televisyen. Dr. Rusdi. Ibu mertuaku. Antara dua darjat. Kata pakai kereta besar pakai kereta. Kampung kita mana ada kereta besar tu? Tapi dia tengok, ni Dr. Rusdi ni. Pakai kereta tu. Kereta ke dia. Kan dia doktor boleh pakai kereta ni. Besar kan tak? Jadi doktor boleh belajar, pandai-pandai jadi doktor. Itu Yahudi masuk melalui mata. Pergi dalam hati. Tujuan pergi sekolah ni ke apa? Untuk mencari ilmu. Pasal apa nak cari ilmu? Nak cari surga Allah. Nak cari surga Allah. Dah ilmu lagi belajar sini ilmu ke apa? Ilmu dunia. Salah ke? Tak salah. Ilmu dunia apa Allah punya. Ilmu akhirat apa Allah punya. Salahnya mana? Salahnya budak tu besar jadi doktor, dia tidak bersambung ilmu yang dia belajar tu dengan akidah. Tersambung. Dia pergi belajar di England. Dia pergi belajar di India. Dia tidak bercampur dengan masyarakat. Masyarakat kedoktoran pada masa itu banyak masyarakat kedoktoran yang ditaja oleh Kristian. Orang Kristian start dulu benda ni. Jadi bila lagi capur perkataan insya-Allah pun tak ada. Guana ni boleh ke? InsyaAllah, tak ada. How about this? I think it's okay. Alright. Kita nak kerja betul. Jadi, bila budak tu besar, jadi doktor sungguh. Agama Islam, bangsa Melayu. Ni ayat cerita ambo lah. Umur 36 tahun, ambo kena serangan jantung. Lama dah kena. 36 tahun. Hari ini 56. Masuk hospital. Doktor Melayu.
Hospital jantung satu tempat paling pening kepala lah. Kita pun tak faham. Dia masuk, dia tepek go ni. Ada bunyi titot, ketik-ketong. Kita tak tahu apa dia. Posisi katung pun ada. Dia mari berboya, berubat, boleh dah. Lepas tu doktor mari. Doktor cek. Doktor kata, nasib baik, cek Bob cepat, dia kata. Kita tunggu dia nak kata apa. Dia tak kata apa. Dia kata tu ya, nasib baik, cek Bob cepat. Saya pun kata ke dia, bukan saya cepat doktor, melekat lambat, saya kata. Dia pun terkejut tengok. Dia kata, yalah kita pelakon, tapi dia ingat kita bergurau. Dia kata, dalam keadaan macam ni, bergurau lagi kita. Saya kata tidak gurau. Kita senyap. Dia tak faham. Dia kita ni, yalah pasal kita tak ngaji pandas pun dia, maka kita bodoh sikit. Bodoh ni kita tahu tidak cepat sesaat, tidak lambat sesaat. Itu bodoh kita. Pandai dia sana, mujau cepat. Cepat daripada ke dia? Dia sepatutnya ayat dia tu, nasib baik awak cepat. Kau tidak mati dah awak. Tapi doktor dia tak akan cakap macam tu, etika dia bagus. Orang-orang pandai ni, disebut sebagai etika dia. Perangai dia bagus. Itu beza akidah dengan akhlak dia. Akhlak bagus. Tapi akidah dia tak apa comel. Itu nak tengok situ. Akhlak bagus. Nasib baik awak cepat. Itu kalau kita kedai kopi, kan bahasa kedai kopi. Allah, mojo mu cepat Allah. Dia mampu macam ni. Itu kedai kopi. Kedai kopi kanah tu. Lori lalu dia litah. Allah. Mojo mu cepat kau tidak. Tak ada tekuk minum air macam ni. Dia tambah lagi. Minum air sekali tapi tekuk tak ada. Kanah bagi kanah. Kalau doktor dia kata nasib baik awak cepat. Kita sambung dia. Dia Melayu Islam. Orang Melayu Islam. Ini anak ingat soal nak pesan. Pasal hamba besok kena. Dan hamba akan berasa satu perkara. Bila pada masa tu, tuan-tuan ambil peluang. Tak tahulah tuan jumpa peluang lagi tu. Dakwah sekali ya. Royak. Kalau doktor tu dia kata hamba, Allah dipanjangkan umur gini. Allah selamatkan jebok. Tak tahu apalah rahsia Allah. Tapi kalau dapat peluang ni panjang, bawalah sebaik-baiknya. Tidak sedap ya? Allah tu tak. Nak berdakwah ni jangan main-main ikut dah. Jangan jepur-jepur kan. Semaya dah kah? Kena napa tu tak. Nak berdakwah ni kena pandai. Kena pandai, kena cara, kena betul. Hamba nak operate. Dia nak operate siapa orang besok operate dia tahu. Dia akan buat satu benda di hidung, dia nak pengsan. Dia kata nak pengsan ni, jadi bila nombor sampai 10, bila kuat-kuat. Kita bila 1, 2, 3, 4. Tak lebih ada 4 pesen. Berapa kali saya operate? Belakang, saya operate tekak bila nombor. Operate belakang bila nombor. Sekali je. Operate perut. Hak operate tekak ni paling bahaya bila nombor. Operate perut ni, orang yang pakai bius tu, mudah lagi. Hospital Selayar. Dia kata ni kita nak pengsan ni. Jadi istighfar sikit. Mengucap. Bacalah apa-apa tu. Kita je nak bangun. Boleh mati ke? Sekejut kita ni. Selama ni operate tak mati. Tiba-tiba orang ni kata kita teringat. Boleh mati ke? Dia kata bukan masalah mati. Dia kata masalahnya kalau kita mati pun selamat. Kalau kita tak mati pun selamat. Kita jadi termenung. Masa tu kamu ingat kamu sebut astagfirullah. Air mata keluar. Dengan satu ayat astagfirullah tu. Terasa minta ampun pada Allah. Tempat kita tak ada lagi. Tempat kita nak pencet. Lepas tu dia mari tu. Dah istighfar sama siap. Dia tarik nafas. Tarik nafas tu. Bacalah syahadah sikit. Kita pun la ilaha illallah. La ilaha illallah. La sampai situ. Lepas tu bangun. Bangun tu tuan-tuan. Rasa bersyukur yang amat sangat. Pasal bangun. Orang tu bangun tu. Kita pun sudah dah tanya sudah. Taubat alhamdulillah. Ni nak berdakwah. Doktor dia nak berdakwah boleh sangat. Sikit ya ruang. Tak payah pergi main masjid. Sebab orang sakit orang lagu tu doktor boleh berdakwah.
Tapi dia bagi kecek orang Lamujo cepat. Bila nombor. Kalau bila nombor suara 3, 4 lepas tu mati. Masuk dah kubur tapi mereka gerak. Sambung. 5, 6, 7. Mereka kata ya kaki nombor ekor mari. Ini semua perbuatan-perbuatan Yahudi. Dalam pendidikan ada Yahudi. Dalam muzik ada Yahudi. Di Kuala Terengganu ni ada tempat minum Starbucks, kafe Starbucks. Orang muda. Ada. Starbucks. Tak jumpa. Tak ada. Tak ada orang yang tak jumpa tu tak ada. Starbucks ni satu tempat minum. Kota Baru buka itu. Kota Baru ada buka Starbucks. Milik Vincent Tan. Logo dia satu illustration orang perempuan tak pakai tudung, rambut panjang. Itu dia kena dengan Yahudi. Tapi dia ada siji halal besar. Kopi, ice blended, biskut dengan kek. Itu ya. Sate tak ada, nasi dagang tak ada. Itu. Dia tu. Tapi kalau ada kopi, ada biskut, ada kek, 40 ya. 40 ringgit. Dan orang tak marah. Orang keep the chain, keep the chain. Ambil lebih. Action, belagut kata. Dalam Starbucks ni, tak ada benda salah. Tak ada sorok apa-apa. Dinding dia cermin. Boleh nampak di luar. Orang luar nampak. Oh, Usain dah lah. Dah minum. Banyak duit Usain ni. Dah lah. Pasal orang tengok. Masuk dalam Starbucks orang banyak duit. Orang ada duit. Tapi duduk dalam Starbucks tu. Kalau tuan-tuan buka kitab penawar bagi hati tu. Habis jahanam dah tu. Kalau ngaji dalam kitab penawar bagi hati tu. Punuh habis dah tu. Duduk dalam Starbucks ni. Dia bukan duduk kecek. Nak beli mana ikan puyuh jauh-jauh ni tak ada. Kita kecek gitu. Mana nampak lipat hijau aku? Tak ada. Dalam Starbucks ni kalau kecek tu kan. Berapa juta? 2 juta. Oh, juta. Oh, no. Aku 8 juta. Memang gitu saja. Itu kalau sebut bahagian nombor. Kalau sebut bahagian-bahagian lain. Semua tempat itu jadi satu tempat hak riuk, hak takabur, hak sumah. Tempat tu lah. Bila tubik daripada tempat tu, dia membawa sosio budaya tempat tu. Dia mari kapal ni, order nasi dagang pun je lain dah. Cara order nasi dagang kopi je lain. Ini cara orang Yahudi merubah minda sosio budaya. Supaya juga makan burger. Burger. Kalau di Terengganu ni ada lah nampak A&W ada. McDonald ada ke? Ada. McDonald ada. McDonald tu ada satu burger tu. Hamba berakhirlah. Waktu dulu makan juga. Kalau ni pemakan juga. Tapi sopes sikit nak makan. Dia besar gitu. Nak raya. Kita tak beringat makan. Dia mari besar gitu. Burger ni kita tak boleh ikut mulut kita. Kalau kita ikut mulut kita, kita kena pecek burger ni. Tubik habis mayonis ni. Dia mulut kena ikut burger. Saya burger besar tu, mulut kena buka besar. Nak masuk burger. Bila masuk, cara dia jadi lain. Kalau nasi daging tu kan dia masuk comel. Comel lah. Orang til lah comel, orang jatuh comel. Kalau burger masuk, kena pula pipi besar sepambah ni. Dia jadi huduh daripada penglihatan mata. Tapi istilah Melayu kata Allah bisa, tegal biasa. Lama perbuatan huduh tu jadi comel. Bukan halal haram ni. Ini sosio budaya yang dibawa oleh orang Yahudi. Dengan makanan tu anak muda jadi berubah. Cara jalan dia tengok. Makan burger. Cara dia buah. Cara dia duduk dalam tempat burger. Ini yang belajar ni, yang tengok. Yang masuk makan McDonald tu bukan nak makan sangat. Nak tengok perangai orang. Daripada nak tengok tu, dah lah 3 butir. Makan. Tapi memang begitu. Kita tengok orang muda, nak tobik pitu, berselisih dengan orang tua lah ke mana. Hacu tengok. Kamu tengok tu kalau Kuala Lumpur, kamu tak tengok dah. Kuala Lumpur tu memang kategori, kata kategori punah lah.
Kita mari Terengganu, mari ke Mame, mari hak bandar-bandar baru ni. Hak bandar baru kena ni. Kota Baru buka Starbucks 2 jam orang beratur. Budak-budak beratur 2 jam. 2 jam. Hamba ingat hamba jual nasi belau. Kuala Lumpur, ikan air, mula-mula 7 riyal sekilo. Tiba-tiba lama-lama jadi 13 riyal, 14 riyal. Lalu sekali itu 17 riyal sekilo. Jadi kita jual nasi belau. Jual 5 riyal. Nasi belau ni kalau orang tahu, dia tahulah. Supaya nasi daging apa. Ikan tu nak makan esok hari ni tu. Atau 2 hari sebelum tu. Kita rebut dah. Nak makan 2 hari lepas tu. Lepas tu baru kita masuk pula. Masuk pula dengan satan. Hari nak masak apa kita jual. 5 riyal mahal. Mahal. Kalau orang pergi Starbucks tu, kopi tu segelas tu, 12 riyal 9. Kalau orang kata berapa kopi ni, sia setengah. Berapa murah? Dia marah pula. Kalau di Starbucks jadi terbalik. Kalau mau jual nasi belau tu jadi mahal. Ini orang hebat, orang Yahudi. Dia buat makanan dia, hak biasa nampak mahal. Itu kita cacat tengok demo goreng Kentucky. Apa dia? Kentucky, ayam ni, dia masuk dalam tepung Kentucky. Lepas tu dia masuk dalam goreng, set masuk. Akak terbalik-terbalik, jual. Kita ni nak sedap tu setengah orang. Dia perak kemana nak sedap lah yang goreng ni, nak buat sedap. Ambil setokor, cocok dengan jagung. Nak masuk garai ni. Nak suruh rata ni garai ni. Bersungguhnya. Jual 2 riyal. Mahal. Tu kalau cocok jagung atas sangir tu. Nah. Kadang-kadang orang tak faham. Dia jual steak. Namanya Abepa jual steak. Sini lah dia adalah. Dia rasa jual Abepa ni. Steak. Wagyu tu. Steak Wagyu tanpa pernah tengok sekali. 8 kilo lebih. Untuk dimakan di Istana Negara. Untuk beberapa pembesar negara, harga dia 42,000. 8 kilo lebih, 42,000. Habis lepas tu tunjuk gambar. Datuk Seri Najib dengan delegasi luar negara nak makan. 42,000. Hak Togu ni Aziz pernah pergi makan kedai dia. Ni aku boleh tanya cerita dengan siapa dia kenal, Wei Haswari. Wei Haswari pegawai KMB lah ni. Tanya dia cerita tu. Togu nak makan rumah Togu, siapa dia pergi alah ke Masjid Al-Azim Pandai Indah, memanglah abang tak ke belanja kedai dia. Hamba pun kenal sekali makan. Dia makan Togu, makan. Togu bus sikit dah mulut. Tu kata Allah sedapnya. Berapa kau ni? Abang pas ni tak jawab lah. Dia tak kena jawab. Wan suara jawab. Togu makan tu 1,900. Hamba ni 400. Kejut Togu berhenti. Itu kata ambo tak boleh makan ni lagu ni. Rakyat ambo tak je jumpa benda lagu ni. Togu tak makan. Hanya makan kawan suari mana tu. Dia je makan. Ambo besok dah makan tu. Dia wih 400. Kita kelas-kelas kita ni 400 lah. Togu dia memang mahal. Kita 400 tak apalah. Makan 400 tu sudah. Kita boleh makan. Nak order buat balik 400 ni. Orang sana wih 150 ya sekalanya. Kita pun perut tak apa sedap. Buku boleh buku. Nak balik ke anak bini. Nak anak bini terah. Buku boleh buku. Dia apa buku? Masuk dalam plastik. Dia kata balik nanti. Kalau tak si makan, taruhlah peti air. Bila nak makan, gelegok air bubuh. Buka supek tu. Makan, rasa supaya juga. Kita balik, sungguh rasa lagu tu. Sedap sungguh. Sedap sungguh. Hamba kita tengok dapur dia buat ke mana? Daging tu moga bagus dah. Moga bagai comel dah. Dia waktu beg tu kan, dia apa Pen tapi kan, kuah, sayur. Tu ya, pergi bunda kata. Buka sedap dah. Kita negara. Nak warna si daging tahu ke mana? Allah hamba mari Terengganu tengok berapuluk. Ada campur buah basmati lah begitu. Nak masuk halio lagi. Masuk halbo lagi. Naik atas tu. Lepas tu waktu beg pula. Lepas tu kaca sate. Lepas tu letak pula. Kita boleh baca lah. Mungkin kita tukar masuk. Nak boleh sedap ni. Lepas tu gula dia pula. Allah. Begini-begini. Jual. Mampu tengok. Dalam list.
Beli nasi lagi Terengganu. Antara 3,5 ke 4 riyal. 3,5 ke 4 riyal. Yahudi ambil kesempatan daripada situ. Dia masuk macam-macam, harga dia semua di atas. Harga kita semua bajet. Ini salah satu cara Yahudi bunuh ekonomi kita. Yahudi wih rokok pula lepas makan. Yahudi ni pandai. Rokok sebatang. Atau kira hari ni kali setengah pada harga sehagian kali ada kali. Kos kotak berapa lah ni? Zaman Moisak tu tengah-tengah nama rakyat lah 7 riyal. Dan hil tu. 7 riyal lah ni tak isak lama tu. Kali berapa lah ni? Rokok ini adalah Yahudi. Marlboro sendiri kena sama dengan salah seorang Hoisau rokok. Model Marlboro tuan-tuan tengok pakai topi koboi tu. Baru mati. Umur 90 lebih. Tak aja isak rokok Marlboro. Ambil gambar saja. Kita ni gambar dia isak, kuat lah kita isaknya. Tengok dia tua tak mati-mati lagi. Kita isak. Rupanya dia tak isak. Dia ambil gambar saja, tapi tak isak. Model Marlboro. Gapo lagi? Bank. Nak kecap pasal bank panjang dah. Orang Yahudi salah satu Tuhan dia seluruh dunia ialah riba. Kalau mengikut seorang pengkaji Yahudi moden, Profesor Dr. Salah Al-Khalidi, dia kata riba itu adalah satu perkara yang menyebabkan satu-satu negara itu tidak ada berkat, ataupun kurang berkat, ataupun hilang berkat. Yang ini riba. Maka Yahudi memainkan peranan riba itu untuk menjatuhkan keberkatan negara. Tetapi pada pihak dia jadi untung. Dengan duit riba ni saat ni dia kontrol Perang Dunia Pertama. Dia kontrol Perang Dunia Kedua. Dan siapa tahu akan berlaku Perang Dunia Ketiga. Tetapi Yahudi tidak akan lepas daripada itu. Ya tuan-tuan balik lepas ni tuan-tuan buka TV Yahudi. Ya tuan-tuan hari raya tinggal sampai sembahyang tarawih, nak comel ke rumah, nak beli langsir, nak apa, sikap Yahudi. Semua jalan Yahudi. Tuan-tuan balik lepas ni boleh bonus. Lama dah pakai Honda Accord ni karak habis, tukar pakai BMW Yahudi. Dia buat brand, dia panggil trend. Dia ada dua, brand dengan trend. Brand tu cap. Oh, tengok luar ni brand kamu dia. Cap tu Yahudi. Trend tu pembawakan masa kini Yahudi. Brand ni ada jumpa ayam brand. Jangan beli ayam brand tu. Ada ayam brand. Kebanyakan brand ni bagai ayam brand ni bagai munafik. Sebalik mentari singgah kedai, tengok ayam brand. Apa dia tu? Sarding. Tak, sarding cak ayam. Luar gambar ayam, dalam ikan. Atau munafik tu. Saya dah beli. Cari orang Islam jual. Islam jual, luar gambar ikan, dalam ikan. Apa betul? Ni luar gambar ayam, beli-beli ikan. Munafik tak saya beli. Ayam brand. Apa dia lagi tu? Ni mikrofon. Teknologi. Hingga hari ni tuan-tuan, saya bagi tajuk Yahudi di hati kita tu ialah hingga kita tidak rasa bersalah kita hidup dengan berpakaian cara Yahudi, terutama anak-anak muda. Sebab fiqh telah meringankan, siapalah tutup aurat boleh sembahyang. Takut payah-payah ni nyetak sembahyang tu. Nak suruh kata baliklah tukar seluar jing tu dulu. Pakai kain sikit, takut balik-balik tak bagi tu. Perbudakan pakailah. Pakar ni lama-lama dia akan menjadi ringan pada syiar kita. Kena pula air raya, fashion dia tukar macam-macam dah. Fashion air raya lah ke mana ni? Memang Islam tu dasar dia menutup aurat saja. Tapi jangan sampai menutup aurat itu hingga tak ada nak cek Islam kata Islam. Kita sini kita rasa betul. Kita tengok Melayu, Islam.
Yahudi kita tak baca, kita fashion kita tak baca lah, kita tengok muka. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke satu tempat nama dia Pulau Banggi di Sabah, hamba kita masuk-masuk salam, Assalamualaikum. Tak jawab Kata tu banyak, jangan beri salam terus bang, kata dia. Sini ada tiga apa? Tiga Melayu. Melayu apa? Melayu Islam, Melayu Kristian, Melayu tak ada agama. Ada tiga jenis. Tempat tu. Kita dengar Islam belaka dan Melayu. Rupanya ada. Islam, Melayu. Melayu Islam pun tak apa semaya. Melayu Kristian dengan cara dia. Melayu tak ada agama cara dia. Ya kita tengok tu nak serupa. Jadi tempat dia tu Yahudi tak kacau belah mana. Tempat dia sendiri Islam tak apa semaya. Dia tak kacau. Tempat kita ni dia kacau. Kalau nak ikut kemenangan daripada segi parti Islam kan, Terengganu Kelantan ni, memang dia kacau. Lepas tu bila saya tengok orang beratur Starbucks Kota Baru tu, saya tengok demo ni tak faham. Demo ni tak faham. Yahudi masuk melalui fashion, cara minum, cara makan. Tak faham. Lama-lama kita akan jadi satu masyarakat yang melupakan sosial budaya kita belakang ni. Lepas pada itu nanti kita akan terikut-ikut dengan Yahudi. Kita pahami begitu saja. Jadi itu sebahagian daripada peringatan saya pada malam ini, supaya kita ni semua tidak terlalai lah dengan Yahudi. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ialah maksudnya kita kata ayah-ayah dah tengok anaknya, tapi tak tentu juga. Kadang-kadang anak pun kena tengok ayah juga. Sebab jenama. Kadang-kadang ayah pakai kereta. Ayah pakai kereta tu seronok. Kereta apa ya? Oh, kereta BMW. Ayah kereta Star. Kalau orang lain, motor ke dia? Lah motor dekat ya. Itu dia panggil intonasi. Intonasi ni mari daripada mana? Intonasi ni mari daripada sikap nafsu. Kalau pakai BMW, dia akan sebut kereta apa tu? Kereta apa tu ya? Kereta BMW. Dia bangga kereta BMW. Kalau Honda, dia sebut Honda Kaya. Dia selalu. Kau ada jumpa orang, mu pakai apa? Aku Honda Cup. Mu? Aku BMW je. Ada. Tak jumpa tuan-tuan. Pasal benda tu dia mari pada nafsu. Sebab tu kita akan jumpa ada orang dia bodoh, tapi dia kecil agak. Atau kejung. Pegang ikat kaki ikat tangan, seluruh poket. Biasanya orang bodoh agak ni duit banyak lah poket. Dia ngaji tak tinggi, tapi pasal duit banyak dia agak. Sebab tu ke negara kita ni kadang-kadang kita boleh tengok apa dia ni bodoh sangat pasal duit dia banyak. Tapi dia jadi pemimpin. Ayat terang tu. Nak suruh faham. Jadi pemimpin tapi bodoh sangat apa? Pasal duit dia banyak. Pasal apa dia jadi nampak pandai? Orang nak marah je, nak marah je, tak jadi marah. Marah sekali, tambah lagi, tambah. Perkara ni bukan berlaku tempat kita je. Memang Yahudi buat gini. Adalah protokol dia untuk menguasai orang-orang bodoh dengan duit. Adalah protokol dia untuk menguasai orang-orang bodoh dengan peperangan. Adalah protokol dia untuk menguasai orang-orang bodoh dengan ilmu. Ilmu tapi hilang Tuhan. Adalah protokol dia. Itu kalau nak ngulah betul tu, hamba pergi ngaji dengan Ustaz Padli dulu. Satu bab saja dia mengajar. Kita duduk di satu chalet itu selama 2 hari 1 malam, mengajar satu bab ya, sekular saja. Dia mengajar orang Yahudi buat sekular. 2 hari 1 malam mengajar bab sekular saja. Nak mengenali bagaimana orang Yahudi masuk. Sampai hari ini orang Islam tak tahu sebenarnya dalam kita ni ada sekular, ada liberal. Lepas tu kita tauhid ke apa tak kuat. Bila kita duduk kedai kopi, kita akak kita tahu. Kita tunjuk kita tahu. Kita nak tunjuk kita tak tahu, takut orang kata kita bodoh. Jadi kita tunjuk kita tahu. Kadang-kadang kita tahu itu ialah sekular dan liberal. Molek perkara itu akan membuatkan kita supaya kita lah dalam bab-bab agama kita tak tahu mana Jabariyah, kita tak tahu mana dia Khawarij,
Kita tak tahu bab-bab tu. Tapi kita dah buat dia ikut. Itu jadi kadang-kadang kita tengok orang yang kita sangka alim itu tidak alim. Orang yang tidak alim kita sangka alim, terbalik. Kita kena berilmu. Di atas ibadah kita nak buat tu, kita kena berilmu dan jauhi diri daripada tipu daya iblis, tipu daya syaitan, tipu daya nafsu dan tipu daya Yahudi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa lakna bis-salihin wa akrimna bit-taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Di masjid